Imam Az-Zahabi dia berkata, ketika berita tentang wafatnya Nabi SAW tersebar ke seluruh penjuru negeri, banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad daripada Islam dan menolak untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar pun bersiap-siap untuk memerangi mereka, tetapi Umar dan lainnya mengusul untuk tidak memerangi mereka. Maka Abu Bakar pun berkata, demi Allah, sekiranya mereka menolak membayarkan seutas tali yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan memerangi mereka kerana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المجاهدين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung kisah sahabat dan kita pada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tajuk malam ni, sikap As-Siddiq dalam memerangi orang murtad. Jadi di antara usaha-usaha yang besar dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila menjadi khalifah ialah memerangi orang murtad. Imam Az-Zahabi dia berkata, ketika berita tentang wafatnya Nabi SAW tersebar ke seluruh penjuru negeri, banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad daripada Islam dan menolak untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar pun bersiap-siap untuk memerangi mereka, tetapi Umar dan lainnya mengusul untuk tidak memerangi mereka. Maka Abu Bakar pun berkata, demi Allah, sekiranya mereka menolak membayarkan seutas tali yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan memerangi mereka kerananya. Lantas Umar Al-Khattab pun berkata, bagaimana kamu hendak memerangi mereka sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqiha wa hisabuhu ala Allah. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka dia telah melindungi dirinya dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya, sedangkan hisabnya di atas Allah Ta'ala. Jadi ini kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia memerangi orang murtad. Sebagaimana kita sedia maklum, sebelum wafatnya Nabi SAW, selepas pembukaan kota Mekah, kesemua kabilah-kabilah Arab di semenanjung Arab ketika itu semua masuk Islam. Ini antara bukti, kita kata kemenangan ataupun KPI Nabi SAW, seluruh kabilah Arab di semenanjung Arab itu masuk Islam. Dan mereka ni masuk Islam kenapa? Sebab mereka masuk Islam sebab Nabi Muhammad masuk Islam. Ataupun sebab Nabi Muhammad ni telah menguasai kota Mekah. Kota Mekah ni kota yang besar ketika itu. Jadi apabila Mekah dikuasai oleh tentera Islam, mereka pun masuk Islam. Jadi ini nak menunjukkan kadang-kadang setengah orang ni dia masuk Islam bukan kerana ikhlas pada Allah Ta'ala, tapi kerana kepentingan diri. Jadi apabila Nabi SAW wafat, mereka pun murtad daripada Islam. Mereka murtad daripada Islam dan adanya yang enggan membayar zakat. Jadi apabila hal demikian berlaku, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun bersiap-siap untuk memerangi mereka. Tetapi Sayyidina Umar dan lain membantah tindakan Sayyidina Abu Bakar. Di sini tuan-tuan boleh perhatikan bagaimana dalam permintaan Sayyidina Abu Bakar ni, kita boleh nampak Sayyidina Abu Bakar ni tegas. Dia nak serang, dia nak memerangi orang yang murtad dan orang yang tidak bayar zakat. Tapi yang membantahnya siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini antara pengajaran kita boleh lihat dalam kes ni. Di dalam soal pentadbiran negara ni, kadang-kadang dia akan banyak berlaku pandangan. Ada banyak berlaku pendapat. Ketua mungkin kata A, orang nombor 2 kata B. Dia kebiasaan begitu. Mesti ada 2 pandangan ataupun 3 pandangan.
Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar kata, aku nak perang, aku nak serang orang yang murtad dan orang tidak bayar zakat. Tapi tindakan Sayyidina Abu Bakar ni dibantah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ni apabila dia bantah, dia bukan bantah dengan emosi. Ini yang benda penting yang kedua ni. Kalau kita nak bantah satu tindakan, kita tak boleh bantah sebab emosi, kita bantah dengan fakta. Terutama kalau benda tu melibatkan hukum. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab dia teringat hadis Nabi SAW yang Nabi SAW kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Faman qala la ilaha illallah, sesiapa yang mengucap tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqiha. Maka terlindung diri mereka dan harta mereka daripadaku illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allah, kecuali hak-haknya yang perlu dihisap, yang perlu dikenakan denda. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan mereka ini dihisapkan di atas Allah Taala. Jadi apabila Sayyidina Umar sebut demikian, Sayyidina Abu Bakar pun jawab. Dia kata, demi Allah, jika mereka menolak membayarkan seekor anak-anak biri betina, dalam sebuah riwayat seutas tali yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, nescaya aku akan memerangi mereka. Sesungguhnya zakat adalah harta. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dan zakat. Jadi cuba tengok, apabila Sayyidina Umar ni dia bantah pandangan Sayyidina Abu Bakar ni, dia bantah, dia ada dia punya sandaran dia. Dia bukan bantah sebab emosi. Ada pendapat dia berdasarkan kata-kata Nabi SAW. Maksudnya kita tak boleh serang orang yang telah mengucap la ilaha illallah. Tapi bagi pandangan Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata zakat dengan solat ni benda yang sama. Jadi kalaulah semasa zaman Nabi dia bayar zakat, kenapa bila zaman aku ni dia tak nak bayar zakat? Sebab zakat ni adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, selanjutnya aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun yakin bahawa ini adalah kebenaran. Jadi kemudian apabila Sayyidina Umar dia lihat Sayyidina Abu Bakar ni dia tegas, kemudian dia pun follow lah pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu banyak kali saya sebut dalam kisah Sayyidina Abu Bakar ni, kalau kita perhatikan kisah Sayyidina Abu Bakar ni daripada awal kisah dia sampailah sebelum dia jadi khalifah, kita akan lihat Sayyidina Abu Bakar ni dia tak berapa tegas. Yang ni yang kita selalu baca. Yang kita selalu baca dan selalu kita dengar, Sayyidina Abu Bakar ni tak tegas. Hati dia lembut. Kalau dia baca Quran, dia mudah menangis. Ini Sayyidina Abu Bakar. Tapi apabila dia menjadi khalifah, dia tegas. Dia menjadi seorang pemimpin yang tegas, berlandaskan kebenaran. Jadi apabila kita lihat kisah Sayyidina Abu Bakar dalam posisi jawatannya khalifah, kita akan lihat satu karakter Sayyidina Abu Bakar yang berbeza. Jadi Sayyidina Umar ni kita tengok Sayyidina Umar ni pun tegas, orang yang tegas juga. Jadi orang tegas ni dia membantah kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi cuba kita perhatikan, walaupun Sayyidina Abu Bakar dia ketua, walaupun yang bantah dia adalah Sayyidina Umar. Walaupun Sayyidina Umar ni adalah sahabat yang besar, tapi ketua dia siapa? Ketua adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia tak kata, kau siapa? Kalau kita lah. Kalau kat universiti biasa kan. Kalau universiti ni biasa yang paling tinggi, profesor. Orang profesor yang paling tinggi je. Sekarang ni kan nak duduk universiti pun nak dapat profesor bayar. Jadi kalau contoh kat universiti, ada satu pandangan mungkin lah, yang cakap tu kita ni tutor. Tutor ni yang paling rendah sekali. Dia tutor, lepas tu tutor. Tutor, lepas tu bawa pensyarah. Tutor lah. Tutor ni bawa pensyarah. Jadi kalau tutor ni ada pandangan, dia beritahu kepada profesor. Kalau kita ni biasanya, kalau kita ni, kita rasa kita ni ego dengan jawatan kita, kita akan boleh tanya, hang siapa? Kebiasaan begitu. Hang siapa? Jadi tutor ni dia tahu. Dia ni ada tutor je. Dia bukan pensyarah pun. Biasa sekarang nak jadi pensyarah kena ada PhD. Lepas tu syarat-syarat yang ketat baru boleh jadi pensyarah. Dia tak macam dulu. Dulu nak jadi pensyarah mudah je. Jadi kalau dia tanya hang siapa, itu jadi masalahnya. Maksudnya dia bukan berpandukan kepada hujah. Berpandukan pada kedudukan. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia menerima bantahan ataupun kritikan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab dan dia tidak nyahkan begitu saja. Jadi benda yang penting kita sebagai seorang pemimpin. Sebab biasanya bila kita memimpin ni, tak kira kita pemimpin pejabat ke, kita sebagai ketua dan pejabat, ataupun kita ketua di sekolah. Sekolah tak semestinya kita guru besar, sama ada kita unit ke, unit panitia ke, ataupun kita ketua unit pelajaran ke, ataupun kita unit kurikulum dan sebagainya.
Kita ada komuniti atau jawatan kuasa. Jadi kadang-kadang ada pandangan-pandangan tertentu ni. Mungkin kita kat sekolah kita lama dah. Kita dah 10 tahun lebih dah. Jadi apabila cikgu baru masuk, dia bagi pandangan, kita pun tanya, hang masuk bila sekolah? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya tak berapa sesuai kalau kita nak berhujah. Berhujah di sini bukan masuk berdebat. Maksudnya kita nak tengok mana hujah, mana kekuatan yang betul yang kita boleh ambil. Jadi kalau kita tengok di sini, Sayyidina Abu Bakar ni dia tidak guna hujah demikian, tapi dia jawab dengan tepat, iaitu apabila pada zaman Nabi SAW kau bayar zakat, masa zaman aku memerintah pun kau kena bayar zakat. Sebab zakat ni sama tanggungjawab dia sebagaimana solat. Jadi apabila melihat ketegasan Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar pun dia pun berlapang dada dan menerima pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar kata kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Khalifah Rasulullah, pujuklah orang ramai dan bersikap lembutlah kepada mereka. Maka Abu Bakar menjawab, aku berharap kamu menolong aku, tapi malah kamu melemahkan aku. Ni kita tengok ni bagaimana Sayyidina Umar ni, dia minta Sayyidina Abu Bakar ni berlembut. Ini antara kalau kita tengok, Sayyidina Abu Bakar ni bila dia jadi khalifah, dia tegas. Ini pengajaran yang kita boleh ambil juga. Semasa kita jadi pemimpin ni, kita kena tegas. Kan biasanya kalau kita kat sekolah, kalau kita masuk sekolah ni, kita ni bila masuk sekolah ni, kita dapat peringkat awal, kita ni kawan. Yang masuk sekolah ni, kita bekerja tu semua kawan. Tapi kita tiba-tiba naik pangkat, jadi JPK ataupun guru besar di sekolah tu, ketika tu kita kena berubah sikap kita. Tak boleh kita jadi kawan. Kena tegas. Tegas ni bukan maksudnya kita zalim, tapi tegas dalam tindakan kita. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata, dia minta pada Sayyidina Abu Bakar ni supaya dia berlembut kepada orang ramai. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, aku berharap kamu menolong aku, tapi malah kamu melemahkan aku. Apakah kamu ini orang yang sombong pada zaman jahiliyah, menjadi penakut pada masa Islam? Wahyu telah terputus, agama telah sempurna. Apakah ia akan dikurangkan sementara aku masih hidup? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, kecuali dengan haknya. Haknya ni maksudnya apabila orang Islam ni, kalau dia ucap la ilaha illallah, maksudnya dia kalau dia mencuri, maksudnya bila dia mencuri, dia kena denda berdasarkan hukum ditentukan Allah, hukum hudud. Kalau dia bunuh orang, dia kena hukum qisas. Jadi itu hak maksudnya. Hak orang yang kena hukum, hak yang dicuri barang. Kalau dia menzalimi orang, orang yang dizalimi tu dia kena menuntut hak dia. Jadi itu yang hak dia. Walaupun dia ucap la ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda, kecuali dengan haknya. Dan di antara haknya ialah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Demi Allah, sekiranya orang yang meninggalkanku ini seluruhnya, nescaya aku akan memerangi mereka sendirian. Ni dahsyat. Dengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni dahsyat kita dengar ni. Maksud dia kata, kalau kamu semua ni membantah tindakan aku ni, kalau tak kamu tak nak terima, tak apa, aku seorang aku boleh pegang orang yang tak nak bayar zakat ni. Ni tengok bagaimana pemerintah ni. Ini bukan ego ni. Ini bukan ego dan bukan diktator. Tapi sebab apa? Itu perintah Nabi SAW, perintah Allah Ta'ala. Zakat tu perlu dibayar. Dia bukan sebab zaman Nabi kena bayar, bila zaman Nabi SAW wafat, tak perlu bayar. Itu tak betul. Jadi itu kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni menjadi khalifah selepas Nabi SAW. Sebab kadang-kadang kita akan terfikir, apa hikmah Sayyidina Abu Bakar ni jadi khalifah selepas Nabi SAW? Dia ni lembut. Tapi apabila kita lihat selepas Nabi SAW ni, berlaku orang murtad, berlaku orang yang tidak mahu bayar zakat. Jadi orang yang antara yang sahabat yang layak, yang tegas untuk memerangi mereka ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang degil ni, dia perlu orang yang kuat, yang tegas untuk melawan orang yang degil. Kalau orang yang buat acuh tak acuh, yang lawan dia adalah orang yang lemah-lemah. Jadi orang yang degil ni, dia akan terus bermaharajalela. Ini adalah sebuah sikap yang penuh berkat dan disokong oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menyiapkan penjaga bagi agama ini, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia sangat tegas menghadapi fitnah yang besar ini. Keagungannya nampak sangat jelas dengan keimanan, keyakinan dan kefahaman yang mendalam terhadap agama, sehingga Allah memberi kemenangan daripada sisinya. Tidak ada daerah di semenanjung Arab kecuali di sana berlaku kemurtadan daripada sebahagian penduduknya, sehingga As-Siddiq mengirimkan pasukan dan para gubernur kepada mereka untuk membantu orang-orang beriman di daerah tersebut. Ayat kata setiap tempat wilayah di semenanjung Arab ni berlaku ada orang murtad. Ayat kata bagaimana besarnya isu murtad ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia akan kirimkan tentera untuk memerangi orang yang murtad.
Tidaklah orang-orang musyrikin dan orang-orang mukmin berjumpa di salah satu medan tempur melainkan pasukan As-Siddiq berjaya menundukkan orang-orang murtad di sana. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Ramai mangsa yang terkorban dan banyak harta rampasan diraih sehingga mereka menjadi kuat melawan orang musyrikin di sana. Jadi tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tepat dan dia memerangi orang-orang murtad dan mendapat kejayaan yang besar dan penguasaan Islam semakin kuat. 1/5 daripada harta rampasan tersebut dikirimkan kepada As-Siddiq untuk dibagikan kepada rakyat sehingga mereka menjadi kuat. Jadi ini hukum Islam. Apabila memerangi musuh ni, dia ada dapat harta rampasan. Kita namakan ghanimah. Jadi ghanimah ni, harta rampasan perang ni, kalau zaman sekarang ni, seolah kita dah hilang lah benda ni. Tapi benda ni, dari segi hukum, dia perlu ikut bahagian-bahagiannya. Sebagaimana disebut dalam awal surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal tu, antara ayat yang awal tu, dia akan sebut formula-formula untuk bahagi harta rampasan. Harta rampasan ni maksud kalau tentera Islam ni dia serang negara musuh, bila dapat harta rampasan dia perlu bahagikan mengikut dia punya nisbah dia. Dia bukan semua milik negara. Dia perlu dibahagikan dan perlu dibagikan juga kepada tentera-tentera. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kalau harta rampasan tu, dia tak kira dah. Dia jadi milik negara. Jadi kalau askar tu dia dapat gaji dia je. Tapi dalam Islam dia ada dia punya nisbah-nisbah bahagian-bahagian tertentu untuk tentera dan sebagainya. 1/5 daripada harta rampasan tersebut dikirimkan kepada As-Siddiq untuk dibagikan kepada masyarakat sehingga mereka pun menjadi kuat. Mereka dapat mempersiapkan diri untuk memerangi sesiapa yang hendak memerangi mereka daripada orang-orang bukan Arab dan Rom. Mata As-Siddiq tidak dapat terpejam sebelum dia mengirimkan pasukan ke sana dan ke sini untuk membentangkan kaedah-kaedah Islam, memerangi para taghut berbaju manusia sehingga orang yang tersesat daripada agama dapat dikembalikan. Kebenaran kembali kepada tempatnya. Semenanjung Arab tunduk kepada Islam dan orang-orang yang sangat jauh menjadi orang yang sangat dekat. Pelbagai kemenangan penaklukan berjaya diraih berkat berganti kurnia Allah Ta'ala pemilik langit dan bumi. Orang-orang murtad berjaya diatasi. Pasukan kaum muslimin membuat orang-orang Rom dan Parsi gerun. Kekuatan dan peralatan tentera kaum muslimin pun mulai muncul. Jadi dia kembali pada kisah tentang kekuatan kerajaan Islam Madinah ni. Jadi kalau kita boleh bayangkan apabila Nabi SAW wafat, ketika tu kalau kita ingat flashback yang kuliah-kuliah sebelum ni, bila Nabi SAW wafat, berlaku apa yang pertama tu? Berlaku kejutan di kalangan para sahabat iaitu kewafatan Nabi SAW. Jadi mereka tak boleh terima. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia dapat menenangkan jiwa-jiwa sahabat ni bahawa memang Nabi SAW tu wafat. Itu benda penting. Jadi itu kita tengok bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni sebagai pengganti pada Nabi SAW. Jadi pada hari pertama kewafatan tu dah berlaku satu krisis yang besar di kalangan para sahabat. Kemudian berlakulah isu-isu kemurtadan di kalangan masyarakat. Jadi negara ni tuan-tuan, kalau kita tengok lebih besar, negara ni kalau rakyat ni dia tidak bersatu padu, dia masing-masing dia buat hal masing-masing, negara tu dia tak kuat. Dia boleh pecah. Terutama pada masa tu, empire yang besar adalah empire Rom dan empire Parsi. Jadi bila-bila masa dia boleh masuk ke Madinah. Jadi sebab itulah kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni dia memperkuatkan negara Islam Madinah ni. Dia memerangi orang-orang yang murtad supaya negara Islam Madinah ni kuat. Kalau dapat ancaman daripada Parsi dan Rom, mereka bersiap sedia. Baik, itu kisah Sayyidina Abu Bakar melawan orang-orang murtad. Baik, yang kedua, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama menghimpunkan Al-Quran. Untuk menumpas Musailamah Al-Kazzab, Abu Bakar menyiapkan pasukan besar di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Pasukan ini akhirnya mengalahkan pasukan Musailamah dan berjaya membunuhnya di dalam sebuah pertempuran yang dahsyat. Tetapi kaum muslimin juga mengalami kerugian yang sangat besar dengan gugurnya para sahabat yang hafal Quran. Sebuah pendapat menyebutkan bahawa jumlah ada 700 orang sahabat yang gugur ketika itu. Ada juga yang mengatakan lebih daripada itu. Jadi antara orang yang murtad ketika itu ialah Musailamah Al-Kazzab. Ini nama yang kita biasa dengar. Bapa penipu terbesar dalam sejarah Islam ni nama dia Musailamah. Jadi Musailamah ni kalau ikut sejarah, dia ni asalnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam dengan Nabi SAW. Tetapi apabila dia tengok bahawa Nabi SAW ni dah tak ada, dia pun murtad. Dan ketika itu juga dia merasakan diri dia ni sebagai Tuhan ataupun sebagai Nabi.
Jadi apabila dia murtad, berlakulah peperangan ni dengan orang Islam. Kalau ikut sejarahnya menyebabkan gugur sebanyak 700 orang sahabat ketika tu. 700 orang sahabat. Kalau 700 orang sahabat ni ramai. Kalau tuan bayangkan 700 orang, ramai ni. 700 ni kalau kita ke macam mana? Mungkin separuh ni kot. Separuh ni. Sini mana sana kot 700 kot. 700 ni ramai. Jadi ada juga yang mengatakan lebih daripada itu. Ini ini nama dia perang Yamamah. Jadi kebanyakan yang gugur itu adalah para sahabat dan kebanyakan mereka itu adalah mereka yang menghafal Quran. Jadi Quran ni zaman dulu ni tuan-tuan, dia bukan macam zaman sekarang ni. Zaman sekarang kalau kita tengok Quran ni, dah banyak cetak kan. Banyak kat sini, macam-macam cetakan. Kalau dulu cetakan daripada Madinah. Yang Madinah tu, cetakan Madinah. Ataupun banyaknya cetak dekat yang Thailand tu. Yang Thailand tu, yang cetakan yang kertas warna kuning tu. Lepas tu cetakan yang Malaysia punya. Kemudian yang keluar yang terbaru ni Yayasan Restu tu, yang tulis, yang orang Malaysia sendiri tulis kod tu, dia cetak. Jadi banyak cetakan-cetakan Quran tu. Jadi tidak ada masalah. Dan sekarang ni pun ramai mak tahfiz yang budak-budak tahfiz yang menghafal Quran. Tapi zaman dulu dia bukan zaman sekarang. Zaman dulu ni Quran dia dah ada. Jadi apabila para sahabat ni yang gugur sampai 700 orang ni, kebanyakan yang gugur tu adalah mereka yang menghafal Quran. Jadi di situ timbullah bagaimana usaha. Macam mana kita nak pastikan Quran ni akan terus wujud? Kalaulah sahabat-sahabat ni yang 700 ni meninggal, tinggal yang berbaki ni, kalau yang baki ni meninggal macam mana? Macam mana kita nak sambungkan Quran ni untuk sampai hari kiamat? Baik, sebelum tu kita pergi pada Musailamah dulu. Sebelum kita pergi pada Musailamah ni, kenapa Sayyidina Abu Bakar ni dia serang Musailamah Al-Kazzab? Jadi Musailamah Al-Kazzab ni sebagaimana saya sebut, dia adalah asalnya Islam. Kemudian dia murtad. Jadi dia ni pernah mengaku dia sebagai Nabi. Kalau tuan-tuan tengok nama dia Musailamah. Dan digelarkan nama sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Tapi dia gelar nama dia sebagai Ar-Rahman. Ni dalam tafsir Ibn Katsir. Dia cerita bahawa Musailamah ni digelarkan nama dia sebagai Ar-Rahman. Sebab kalau saya baca tu dia kata Tuhan Ar-Rahman. Baik, jadi Musailamah Al-Kazzab ni, nak kata dia ni cukup cemburu dengan kehebatan Nabi SAW. Walaupun dia Muslim ketika tu. Tapi dia cukup cemburu dengan Nabi SAW. Jadi apabila, kalau ikut riwayat yang saya pernah baca, apabila orang bagi tahu kepada dia kata, tahukah kamu wahai Musailamah, bahawa Muhammad itu, dia pernah ludah dalam mata orang yang buta, yang sakit mata, dan mata orang itu sembuh. Biasa kalau kita baca hadis kan, kita akan baca Nabi SAW ludah. Ya ludah ni, kalau kita bahas ludah ni, dalam rawatan Islam ni, ludah ni bukan keluar air liur tu, yang berkahak, bukan ludah tu. Dia kalau rawatan Islam, ludah tu maksudnya, dia ludah tanpa keluar air. Itu ludah dia. Yang saya faham begitu. Sebab takkanlah dalam mata ni Nabi SAW ludah gitu kan. Tak senonoh pula. Ludah tanpa keluarkan air. Nabi apabila dia ludah tu, mata orang tu pun sembuh daripada sakit mata. Jadi Musailamah dia kata, bila dia dengar tu, dia kata, aku boleh buat, dia kata. Nak kata, nak lawan Nabi ni. Aku boleh buat. Dia kata, bawa sini seorang tu. Jadi kebetulan seorang tu, dia sakit kepala. Dia sakit kepala, rambut dia. Dia kata, bawa sini. Mari sini. Aku nak tunjuk kehebatan aku. Dia pun ludah atas kepala orang tu. Kalau ikut riwayatnya, lepas dia ludah kepala orang tu, rambut orang tu dia semakin gugur. Dan akhirnya botak. Nak katanya, sebab ludah daripada Musailamah Al-Kazzab tu menyebabkan kepala orang tu botak. Ikut riwayat dia. Ikut riwayat begitu. Dan ada satu ketika lagi, bagaimana ada setengah riwayat dia kata, bagaimana Musailamah, dia kata Muhammad tu, Rasulullah tu, dia ludah dalam satu tangkungan air, dan air tu menjadi manis. Telaga tu menjadi air dia rasa manis. Dengan sebab ludah Nabi SAW. Jadi Musailamah Al-Kazzab kata, aku pun boleh buat, dia kata. Ni aku tengok buat. Jadi dia pun ludah dalam satu tangkungan air. Apabila dia ludah daripada tangkungan air tu menjadi semasin-masinnya, macam air laut. Itu cerita je lah. Nak kata bagaimana Allah tunjuk kehebatan Allah Ta'ala kepada orang yang menipu. Sebab itulah dinamakan sebagai Al-Kazzab. Al-Kazzab ni maksud apa? Al-Kazzab ni maksudnya maha pendusta. Dia kalau Arab ni, kalau pendusta maksudnya kazib. Kalau Kazzab maksudnya maha pendusta. Master of pendusta. Itulah Al-Kazzab. Kazib, pendusta. Kazzab ni, kalau kita istilah kita bapak pendusta. Bapak pendusta. Tak ada orang lain yang paling besar yang menipu kau lah. Kan? Itu namanya Musailamah.
Dan apabila Nabi SAW ni diturunkan Al-Quran, kan Nabi kan diturunkan Al-Quran, Musailamah kata aku pun ada surah turunkan pada dia. Dan kata dia ni pun Rasul. Jadi orang tanya, apa dia surah yang kamu dapat tu? Dia kata, dengar, dia kata. Dengar surah yang aku turun pada aku ni, dia kata, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zanbun wabil, wa khurtum tawil, wa inna zalika min khalqi rabbina laqalil. Dan kalau kita dengar tu macam bunyi ayat Quran kan. Ayat surah surah Al-Fil, surah gajah tu. Jadi dia pun kata Al-Fil ni maksudnya gajah. Al-Fil, Al-Filu mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu zanbun wabil, wa qartum tawil, wa inna zalika min khalqi rabbina laqalil. Kalau kita baca cara lengok Quran macam itulah bunyi dia. Tapi apa maksud dia? Sebab Quran ni dia punya, Quran ni kalau kita baca dia sedap. Quran ni kalau baca sedap bunyi dia. Kalau kita baca ikut tajwid dia sedap bunyi dia. Kalau kita baca tunggang langgang tak ikut tajwid memang tak sedap. Tak semestinya kita kena belajar tarannum. Kalau kita baca ikut tajwid memang sedap. Dan Quran ni satu hebat tak hebatnya dia, walaupun kita tak faham Quran ni, orang boleh tersentuh hati. Ini tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube bagaimana react. Kat YouTube kan dia banyak video-video tu. Bagaimana react orang-orang yang bukan Islam tentang Quran. Nah, tuan-tuan tengok dalam YouTube. React, tuan-tuan react je. Tulis react Quran. Jadi situ tengok bagaimana ada orang buat video, dia pasangkan, dia bagi handset ni kepada orang yang bukan Islam, dia bagi earphone, bagi orang tu dengar. Jadi apabila orang tu dengar, bila dia dengar Quran tu, dia sampai boleh menangis. Tu. Walaupun dia tak faham agak bahasa Arab. Dan dia ni agama Kristian dan dia tak faham pun itu apa. Lepas dia dengar tu baru dia tahu ni apa ni. Dia kata inilah Quran. Oh, Quran. Dia tak tahu, tapi nak katanya bagaimana mukjizat Allah Taala ni kepada Nabi SAW, Quran ni dia boleh menggetarkan hati orang yang tidak faham bahasa Arab. Sebab itulah Quran ni kalau kita baca dengan tajwid yang betul memang sedap. Dan kalau kita baca dengan lagu, dengan taran tu lagi sedap lah. Tapi dengan tajwid saja dah memadai dah sebenarnya. Jadi kita tengok apa terjemahan yang surah yang diturunkan kepada Musailamah Al-Kazzab ni. Sebab surah ni turun daripada Allah Ta'ala kepada Jibril, kepada Rasul melalui Jibril. Jadi Musailamah pun dia kata ada surah pada aku. Al-Filu mal-Fil. Apa bahasa Melayu dia? Al-Filu mal-Fil. Gajah. Mal-Fil. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu zanbun wabil. Gajah mempunyai ekor yang kecil. Wa khartum tawil. Dan belalai yang panjang. Wa inna zalika min khalqi rabbina laqalil. Dan itu adalah ciptaan daripada Tuhan kita yang untuk sedikit. Jadi kalau kita dengar apa ni, tak ada nampak sastra pun cerita pasal gajah. Takkan cerita pasal gajah pada orang kan? Gajah, apa itu gajah? Kamu tahu tak gajah tu apa? Gajah ada ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Tak menarik langsung. Kita ni walaupun kita ni tak pandai sastra pun, kalau kita dengar ni tak sedap bunyi dia ni. Tak sedap. Tapi tu nak kata bagaimana Musailamah ni orang kata try hard. Dia bersungguh-sungguh nak jadi macam Nabi SAW sehingga dia mendakwa dia terima surah daripada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya dia membodohkan diri dia. Dan cerita ni tuan-tuan, yang saya cerita ni bukan pada hari ni baru cerita. Dah lama dah ni. Jadi setiap tahun ni orang akan tahu cerita tentang Musailamah Al-Kazzab. Jadi dengan kata lain, sampai kiamat ni orang akan cerita bagaimana kebodohan Musailamah Al-Kazzab ni nak meniru Nabi SAW. Jadi orang akan cerita bagaimana Musailamah ni Al-Kazzab menipu penduduk dia, masyarakat dia, dan mengatakan dia menerima surah tentang gajah. Tapi bila orang dengar cerita, oh ini Musailamah ni bukannya baik, bodoh sebenarnya. Itu nak tunjuknya kadang-kadang orang yang bodoh ni, dia tak tahu diri dia bodoh, tapi bila dia menunjukkan diri yang sebenar baru orang tahu kau ni memang bodoh betul. Kan? Sebab tu orang kata kalau bodoh tu simpan sikit, kan? Jangan tunjuk kat orang. Itu Musailamah Al-Kazzab. Jadi yang surah tadi Al-Fil tu tuan-tuan jangan baca dalam solat pula. Ini surah yang diturunkan kepada Musailamah. Jangan baca pula kan. Mentang-mentang ada surah gajah kita pun buat dalam solat sunat kata kan. Tak sah pula kan. Kata ajar sesat pula. Baik, itu tentang Musailamah Al-Kazzab. Jadi sambung yang cerita tadi, apabila berlaku banyak kematian para sahabat, maka adalah usaha untuk hafal, untuk himpunkan Quran. Jadi, Quran ketika tu, kalau ikut dari segi ceritanya, Quran ketika tu dia bukan bertulis macam hari sekarang ni. Kita macam semua cantik tu kan.
Dulu tak ada. Kalau ikut yang saya tahu dari segi sejarahnya, dia tersimpan satu mushaf. Ataupun dia berkata-kata Quran ni. Sebab dia ada. Berikut adalah kisah penulis wahyu Rasulullah, Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Dia berkata, penulis wahyu Nabi SAW. Sebab penulis wahyu ni adalah yang menulis wahyu. Nabi SAW ni dia tak boleh menulis. Jadi apabila wahyu terima, Nabi akan panggil sahabat untuk tulis apa yang diterima wahyu. Itu nama dia Katibul Wahyi, penulis wahyu. Abu Bakar As-Siddiq memintaku, ni yang sebutnya Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit. Dia kata Abu Bakar memintaku untuk menemuinya setelah ramai sahabat Rasulullah SAW yang gugur dalam perang Yamamah. Aku datang kepadanya dan aku mendapati Umar Al-Khattab telah lebih dahulu berada di situ. Abu Bakar berkata, Umar datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya ramai daripada penghafal Quran tewas dalam perang Yamamah. Aku khawatir jika ini berterusan, maka tidak sedikit Al-Quran yang hilang. Oleh itu aku berpendapat sebaiknya kamu memerintahkan untuk menghimpun Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kisah ni, bagaimana bila Zaid bin Sabit jumpa Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar panggil dia menghadap. Dia nak pergi menghadap tu, dia tengok Sayyidina Umar ada tepi Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun cerita bahawa Sayyidina Umar ni memberi satu cadangan supaya menghimpunkan Quran sebab ramai orang yang mati syahid. Jadi cuba kita tengok, saranan ni daripada siapa? Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia yang mencadangkan. Maka aku berkata kepada Umar. Jadi apabila Sayyidina Umar cadangkan, maka aku berkata kepada Umar, Sayyidina Abu Bakar kata ni, dia kata bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sebab zaman Rasulullah, Quran tu dia tidak dihimpunkan jadi satu mushaf. Macam sebiji macam yang kita ada yang ni, bukan sebiji macam tu. Dia terlerai. Ada dekat dada manusia, ada dekat pelepah tamar, ada dekat belulang. Dia bukan macam yang kita ada sekeping-keping satu buku tu, bukan. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, bagaimana kita nak buat benda yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ni orang kata bid'ah-bid'ah ni. Benda yang Nabi tak buat, dia panggil bid'ah. Ini antaranya lah. Umar berkata, demi Allah, ini sesuatu yang baik. Umar dia mencadangkan, dia kata ni yang baik. Umar terus menyampaikan pendapatnya kepadaku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk menerimanya, maka aku bersetuju dengan pendapat Umar ini. Di dalam sebuah riwayat, ini cerita lain, Zaid berkata, maka Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya orang ini mengajakku kepada satu perkara, sedangkan kamu adalah penulis wahyu. Jika kamu bersetuju, maka aku akan mengikuti kamu berdua. Jika kamu bersetuju dengannya untuk tidak melakukannya, maka kamu tidak perlu melakukannya. Lantas Abu Bakar menyebutkan pendapat Umar dan aku tidak bersetuju. Lalu Umar pun berkata, apa yang menghalang kamu berdua untuk tidak melakukannya? Zaid pun kata, kami pun berfikir lalu berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang menghalang kami. Zaid berkata, maka Abu Bakar berkata kepadaku, engkau seorang pemuda yang berakal, maka kami percaya kepadamu. Sebelum ini engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Zaid pun berkata, demi Allah, sekiranya dia memintaku untuk memindahkan sebuah gunung, nescaya ia lebih ringan berbanding menghimpun Al-Quran yang dia perintahkan kepadaku. Zaid pun berkata, aku berkata, bagaimana kamu berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Dia menjawab, demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik. Abu Bakar terus memberi keyakinan padaku sehingga Allah melapangkan dadaku. Apa yang Allah telah melapangkan dadaku, apa dia telah lapangkan kepada Abu Bakar dan Umar kepadanya. Aku pun mencari Al-Quran dan mengumpulkannya daripada pelepah kurma, batu yang pipih dan dada-dada manusia sehingga aku memperoleh akhir surah At-Taubah yang ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Jadi kalau tuan-tuan dengar tadi, Zaid bin Harisah ni asalnya masa dia pun tak berapa setuju dengan benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat ni dia akan buat apa yang Nabi buat. Nabi tak buat, dia tak akan buat. Tapi apabila Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni setuju, tegas dengan pendapat mereka, jadi Zaid bin Sabit ni pun terima. Jadi dia pun kumpul lah Quran tu, kalau tengok ni sebut daripada apa? Daripada pelepah kurma. Sebab zaman dulu ni tak ada kertas macam zaman kita ni. Kan kita ni pakai kertas ni. Zaman dulu tak ada kertas A4. Kertas kajang ke double A tak ada. Kan? Jadi ditulis, Quran tu ditulis pada macam-macam tempat. Ditulis pada pelepah kurma. Pelepah kurma ni pelepah buat tamar. Batu yang pipih dan pada dada-dada manusia sehingga aku memperoleh akhir surah At-Taubah yang ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Aku tidak memperolehinya daripada selain dia.
Ayat tersebut ialah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi itu cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni dia orang pertama yang menghimpun Al-Quran, sedangkan benda tu tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada setengah-setengah yang kata-kata bid'ah ni, ada yang memang Nabi tak buat. Tapi apabila kita lihat dari segi kemaslahatan ni maksudnya kepentingan umat Islam, perlu kita buat. Dan benda tu tidak bersalahan dari segi hukum, tak salah pun. Dan benda tu tak salah, jadi mereka pun buat. Kalau tidak dihimpunkan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, rasa-rasa tak tahu jadi apa kita ni. Kan? Itu bagaimana jasa Sayyidina Abu Bakar ni. Jadi cuba tuan bayangkan, setiap Quran yang berlegar daripada dunia sekarang ni, semua hasil daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu. Banyak jasa dia ni. Selanjutnya suhuf, lebaran-lebaran Al-Quran yang berada di tangan Abu Bakar sampai dia wafat. Kemudian di tangan Sayyidina Umar sepanjang hayatnya, kemudian berpindah kepada Hafsah binti Umar. Jadi apabila dikumpulkan semua tu, dia letak pada rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian pada Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian berpindah kepada anak Sayyidina Umar, Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Itu bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar ni menghimpunkan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok dari segi kisah ni, bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni dia tegas dalam dia punya pandangan dia. Itu yang penting dah. Itu yang antara pengajaran kita boleh ambil. Maksud dia tegas dalam pandangan, dalam dia punya keputusan, walaupun dibantah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab ni bila dibantah, dia bukan bantah dengan kosong-kosong, dia bantah dengan ada fakta. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia bukan tolak begitu sahaja pandangan Sayyidina Umar, tapi dia bagi balik pandangan dia. Dan akhir sekali Sayyidina Umar ni terima pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu antara yang kita boleh lihat dari segi pengajaran, dari segi kepimpinan daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu antara kisah-kisah dia. Saya nak sambung lagi ni, panjang pula ni. Ya, Isyak sekarang dia masuk lambat sikit. Ya, saya rasa setakat tu lah kot, kita berhenti sampai situ. Lepas ni baru kita masuk tajuk yang lain. Bagaimana pemilihan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Jadi nak sampai kepada perakhiran kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. InsyaAllah kita sambung daripada kisah, kita kesambung dalam kuliah akan datang insyaAllah. Bagaimana pemilihan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab kalau kita lihat dalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia dipilih macam mana? Dia pilih dengan nominate, pencalonan. Kan bila Nabi SAW wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun masa tu dia nak uruskan jenazah Nabi SAW. Ketika tu dia dengar bahawa ada orang Ansar ni dia bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Dia pun pergi situ. Orang Ansar dia nak lantik sama-sama mereka. Jadi ketika itulah panjang kisah dia. Bagaimana Sayyidina Umar ni, dia kata, nahnu umara wa antum wuzara. Kami ni ketua, kami ni Quraisy. Kami ni ketua wa antum wuzara. Kamu pembantu. Tapi orang Ansar kata, lantik di kalangan kamu khalifah, di kalangan kami khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata tidak. Nahnu umara wa antum wuzara. Kami ketua, kamu ni adalah pembantu. Kemudian dia pun calonlah kemudian bila sahabat sebut begitu, Sayyidina Abu Bakar pun ambil tangan Sayyidina Umar, dia kata ini khalifah. Sayyidina Abu Bakar dia angkat tangan Sayyidina Umar, dia kata ini khalifah. Dia terkejut Sayyidina Umar. Sebenarnya dia nak cadangkan Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba dia dicalonkan. Kemudian dia pun angkat tangan Sayyidina Abu Bakar, dicalonkan sebagai khalifah dan semua bersetuju. Jadi kisah Sayyidina Abu Bakar dia begitu, pencalonan. Jadi bagaimana dilantik Sayyidina Umar Al-Khattab, itu kita kena tunggu dalam kuliah yang akan datang. Macam iklan pula. Ini nak tahu, kita kena tunggu dalam kuliah akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayil asqam. Allahumma ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfina wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama wa la alama. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.